Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan ciri-ciri guru yang bagus. Okey, hadis berikut diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tajlisu 'inda kulli 'alimin illa 'alimin yad'ukum minal khamsi ilal khams." Yang bermaksud, jangan kalian duduk di semua majlis orang alim kecuali kepada orang alim yang mengajarkan kita 5 perkara dari 5 perkara. Okay, 5 perkara lima perkara tersebut ialah yang pertama, minal syaqqi ilal yaqin, iaitu dari syak atau keraguan kepada yakin. Jadi murid ni dia belajar untuk faham. Okay, sebagai seorang guru yang bagus, apabila dia boleh membuang sifat syak ataupun keraguan yang ada dalam diri anak murid tadi supaya mereka lebih memahami dan bertambah yakin untuk mengamalkan apa yang telah dipelajarinya. Itu adalah salah satu ciri seorang guru yang bagus. Yang kedua, minal kibri ila tawadhu, iaitu dari kesombongan kepada kerendahan hatian. Okey. Guru yang bagus ni dia boleh bimbing juga anak murid dia untuk nilai diri mereka dalam 3 perkara. Sama ada dia ni seorang yang rendah hati ataupun tidak melalui 3 perkara berikut. Yang pertama adalah sama ada dia ni suka ataupun tak pelekeh orang, kutuk orang. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sama ada dia ni suka tengok kebaikan ataupun tengok keburukan orang. Dan yang ketiga ni sama ada dia ni suka mengecilkan hati orang ataupun suka membahagiakan orang. Jadi kesan daripada pembelajaran dengan guru yang bagus ni, dia boleh memiliki sifat rendah hati tadi. Okey? Dan dia boleh juga cek sama ada dia ada sifat-sifat berikut melalui 3 perkara tadi. Okey, itu adalah yang kedua. Yang ketiga, minal adawa ila nasyafa, iaitu dari permusuhan kepada perdamaian. Guru yang bagus juga ni dia boleh didik anak murid dia supaya ada sifat kasih sayang sama manusia dan haiwan. Okey, sebab Islam juga menuntut umat dia supaya sentiasa berkasih sayang. Okey, berkasih sayang ni dia bukan dengan manusia sesama muslim sahaja, tapi berkasih sayang juga dengan semua manusia yang berada di atas muka bumi Allah ini. Okey, jadi itu adalah yang ketiga. Yang keempat, minar riya ilal ikhlas, yang bermaksud dari sifat riak kepada keikhlasan. Okey, di sini maksud kalau sebagai seorang guru yang bagus, selain dari mengajarkan murid ni supaya sentiasa buat baik, dia kena juga ajarkan murid supaya sentiasa beramal dengan ikhlas supaya dia tak menjadi seorang manusia rugi. Rugi kat mana? Rugi kat dunia dan juga rugi kat akhirat. Okay, antara contoh ni bila dia rugi ni, sifat rugi maksudnya bila dia buat satu perkara tu dia mestilah tidak mengharapkan balasan, tidak menunjuk-nunjuk, dan yang paling penting sekali apa yang dia buat ni semua mestilah kerana Allah Taala. Jadi guru yang bagus ni dia boleh mengajarkan murid menukarkan murid tadi, mula-mula asalnya dia ada sifat riak tapi selepas belajar dengan kita dia ada sifat keikhlasan, wujud sifat keikhlasan dalam diri mereka. Okey, itu adalah yang keempat. Dan yang terakhir sekali ialah minar raghbah ila zuhud. Maksudnya dari sifat keduniawian kepada sifat zuhud. Okay, guru yang bagus ni dia selain daripada 4 perkara tadi, dia kena juga mengajarkan kepada murid dan mengajarkan kepada murid daripada sifat tamak harta ni kepada sifat syukur dengan nikmat yang Allah bagi kat dia. Okay. Ya, harta kekayaan ni memanglah rezeki yang Allah bagi untuk hamba-hambanya kat muka bumi ni, tapi ia juga hendaklah digunakan mengikut landasan syarak supaya dia boleh membawa keberkatan kepada dunia dan akhirat. Jadi lepas daripada hasil belajar dengan guru yang bagus ni tadi, murid ni dia akan merasa bersyukur dengan apa yang Allah dah beri kepada dia. Maksudnya dia semakin hari semakin bersyukur. Sebagai kesimpulan, 5 perkara yang menentukan ciri-ciri seorang guru yang bagus ni adalah yang pertama, dia boleh mengubah murid dari syak, ada perasaan syak kepada atau keraguan kepada sifat yakin. Yang kedua, dari kesombongan kepada kerendah hatian. Yang ketiga, mengubah murid tadi dari permusuhan kepada perdamaian. Dan yang keempat, dari sifat riak kepada keikhlasan. Dan yang terakhir, dari sifat keduniawian kepada sifat zuhud.
Jadi itu sahaja perkongsian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.